Sandakan bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadinya yang menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara, bahkan kaya dengan nilai sejarah yang tersendiri, antaranya tanah perkebunan Jepun yang telah wujud lebih separuh abad dahulu. Sudah pasti ramai yang tahu akan kewujudan tanah perkebunan Jepun yang lokasinya terletak di atas bukit belakang rumah Agnes Kid, Jalan Istana. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu akan kisah di sebalik kewujudan pusara yang menjadi tumpuan pelancong Jepun setiap kali menjejakkan kaki ke Sabah. Untuk pengetahuan kita bersama, ternyata semasa pendudukan Jepun di Borneo Utara, tidak ketinggalan golongan wanita Jepun yang mana tujuan mereka datang pada masa itu adalah untuk bekerja sebagai pelacur ataupun menjadi hamba seks. Bagi masyarakat Jepun yang ketika itu di bawah pemerintahan Meiji, golongan wanita adalah berada dalam lapisan masyarakat yang paling bawah sekali di dalam struktur masyarakat Jepun. So guys, berikut adalah antara wanita-wanita yang menjadi mangsa semasa pendudukan Jepun di Borneo Utara. Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya, yaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkaitan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Pertama, Osaki Yamakawa. Osaki dilahirkan dalam keluarga yang miskin sehingga terpaksa dijual bersama-sama dengan wanita sekampungnya bagi melangsaikan hutang-hutang keluarganya. Sedihnya, ketika berumur 12 tahun, dia terpaksa keluar dari Jepun, kononnya untuk menjadi pembantu rumah di Sandakan Borneo Utara. Namun, tugasnya adalah lebih daripada itu. Selepas 2 tahun bekerja sebagai pembantu rumah, akhirnya dia dipaksa untuk menjadi pelacur dalam usia yang begitu muda sekali. Karena terpaksa dan tidak boleh berbuat apa-apa, dia terpaksa merelakan diri. Segala pendapatannya di Sandakan diberikan kepada abangnya di Amakusa untuk menebus kembali rumah dan tanah keluarga yang telah digadai oleh bapa mereka sebelum kematiannya. Beberapa tahun selepas itu, Osaki telah bertemu dengan seorang lelaki Jepun berumur 18 tahun bernama Hideo Takuchi, yang mana ketika itu bekerja di Tanjung Aru sebagai peladang. Hideo Takuchi berjanji untuk menjadikan dia sebagai seorang istri, namun akhirnya ditinggalkan dan berkawin dengan anak majikannya. Keadaan tersebut menyebabkan dia terus dengan kehidupannya sebagai seorang pelacur di Sandakan 08 sehinggalah Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, dia kembali ke tanah air di Jepun untuk bertemu dengan abangnya. Tetapi malangnya, dia dianggap seperti sampah dan dianggap memalukan keluarga karena kerjanya sebagai seorang pelacur. Walhal, rumah yang diduduki oleh abangnya dan istrinya itu adalah hasil daripada titik pelunya sepanjang berada di Sandakan. Disebabkan kecewa dengan layanan abangnya, Osaki kembali semula ke Sandakan. Di Sandakan sekali lagi dia bertemu dengan seorang lelaki yang juga merupakan seorang Jepun yang kemudiannya menjadi suaminya. Kematian suaminya tidak beberapa lama selepas itu membuatkan dia memilih untuk pulang semula ke Jepun, tetapi bukan lagi ke kampung halamannya. Sejarah hidup yang gelap di Sandakan 08 menyebabkan dia dipandang hina dan disisihkan oleh masyarakat maupun anaknya sendiri kerana ibunya adalah bekas pelacur. So guys, apa yang uniknya, Osaki merupakan pelacur yang pertama bukan saja tidak menolak pelanggan tempatan, malahan sedaya upaya berkomunikasi dengan mereka. Untuk berkomunikasi dengan orang asli, Osaki sanggup belajar bahasa orang asli dan lama-kelamaan Osaki menjadi pelacur Jepun di Sandakan yang paling fasih dengan bahasa orang asli. Berbeza dengan kebanyakan pelacur berbangsa Jepun pada masa itu, menolak melayan orang tempatan, terutamanya orang asli. Mereka menganggap orang asli ini tahap tamadun tidak standing Jepun. Osaki pula mengamalkan konsep terbuka terhadap orang asli, di mana dia berfikir bahwa orang asli di Sandakan juga mampu membayar jumlah wang yang sama, maka mereka layak dapat layanan yang setara. Kedua, Okuni. So guys, siapa itu Okuni? Sebagaimana wanita Jepun kelas bawahan lain yang telah diseludup ke luar negara dan dijadikan sebagai pelacur termasuklah di Borneo Utara pada awal kurun ke-20,
Okuni adalah salah seorang daripada mereka. Okuni telah berhijrah ke Tokyo seorang diri pada pertengahan tahun 1860-an yang ketika itu masih belasan tahun. Sekitar tahun 1870, dia telah berkahwin dengan seorang putra British yang bertugas di Tokyo bagi projek laluan kereta api antara Tokyo dan Yokohama. Okuni kemudian ditinggalkan oleh suaminya yang pulang ke England pada sekitar tahun 1884 dan setelah itu dia pun berpindah ke Singapura pada tahun 1889 untuk memulakan perniagaan. Kemahirannya berbahasa Inggris adalah hasil daripada perkahwinan dengan suaminya. Disebabkan tidak mempunyai perancangan perniagaan yang rapi di Singapura, Okuni akhirnya berpindah ke Sandakan pada tahun 1889. Berbekalkan wang daripada bekas suaminya, dia telah membuka sebuah kedai minuman. Okuni semakin terkenal selepas dia membuka sebuah rumah pelacuran yang tidak asing lagi pada ketika itu dinamakan Sandakan Hachiban Sokan ataupun Sandakan No 8. Okuni dianggap sebagai pelindung oleh pelacur Jepun di Sandakan kerana banyak membantu menyelesaikan bermacam masalah yang dihadapi oleh pelacur-pelacur tersebut, lebih-lebih lagi yang tinggal di rumah miliknya Sandakan nombor 8. Okuni sangat dikasihi oleh wanita Jepun di Sandakan. Tanah perkuburan Jepun yang dibina oleh Okuni bukan hanya untuk dirinya semata-mata, tetapi dikhususkan juga untuk para wanita Jepun yang menjadikan Sandakan sebagai destinasi terakhir kehidupan mereka. Mereka memilih untuk tidak pulang ke Jepun kerana berstatus sebagai pelacur adalah sangat memalukan dalam masyarakat dan keadaan itu hanya menyebabkan mereka dihina dan disisihkan sebagaimana yang dilalui oleh kebanyakan pelacur Jepun yang telah pulang ke tanah air mereka.